Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dan juga pada pagi ini 28 Ramadan bersama-sama kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapat rahmat dan kasih sayangnya. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, warga kerja di mana saja Anda berada, marilah sama-sama kita kembali ke dalam pecutan ataupun babak yang terakhir, fasa yang terakhir dalam pecutan dan buruan kita kepada Lailatul Qadar dan juga mengakhiri fasa Ramadan Al-Mubarak ini. Maka eloklah kita kembali lagi untuk memastikan akan nilai tambah dalam mengakhiri Ramadan Al-Mubarak ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita cerita sedikit di mana qiyam yang sementara kita lakukan ketika ini, mana dalilnya. Maka tidak syak lagi bahawa qiyam Ramadan yang kita lakukan pada ketika ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Muzammil, dalam surah Muddathir dan banyak surah-surah yang lain. Dalam surah Muzammil Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan bersalat pada malam hari kecuali sebahagian kecil, yaitu separuhnya ataupun kurang sedikit daripada itu, atau lebih daripada seperdua itu. Itu dia di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang berselimut. Walaupun yang dimaksudkan dengan orang berselimut di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini juga maksud kami memerintahkan kamu untuk bangun pada waktu pertengahan malam dengan sedikit penambahan atau sedikit pengurangan daripada waktu salat malam. Dan inilah asas Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita banyak berselimut di waktu malam tanpa mendirikan malam ataupun berqiyamul lail. Malah kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang lain yang disebut ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Demikian pula disebut bahawa wahai orang-orang berselimut, di mana Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan juga beberapa ulama yang lain mengatakan bahawa ayat ini menasahkan ataupun menghapuskan qiyamul lail yang sebelumnya telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Di mana pada asalnya qiyamul lail ini adalah wajib, namun dia adalah sunat dan ia adalah wajib kepada baginda Rasulullah SAW saja. Namun kelebihan yang cukup luar biasa
di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makam yang terpuji kepada mereka yang berqiyamul lail. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah kamu bertahajud. Mana tahajud ini adalah qiyamul lail, tengah malam. Fatahajjad bihi nafilah. Hendaklah kamu bertahajud, dan ia adalah merupakan amalan sunat. Jadi awal-awal di mana disebut di dalam surah Muzammil, di mana perintah al-amru lil wujub pada asalnya, maka dia akhirnya menjadi sunat karena takut nanti umat Muhammad ini tak mampu melakukannya, maka ia jadi sunat. Maka disebut nafilah. Fatahajjad bihi nafilah. Hendaklah kamu bertahajud, dan ia adalah sunat. Tapi apa ganjarannya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kamu dibangkit akan mendapat makam yang terpuji daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia beberapa keterangan berkenaan dengan pentingnya qiyamul lail. Di dalam hadis Nabi SAW, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, dan lain-lain, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berqiyamul lail, mendirikan malam di bulan Ramadan pula dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan baginya apa yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Dan ini menunjukkan betapa hebat orang berqiyamul lail. Di samping mendapat makam yang terpuji, diampunkan segala dosa. Malah ada dalam hadis yang lain di mana baginda Rasulullah SAW memanggil kepada mereka. Apa di antara panggilannya? Ada 3 panggilan pada setiap malam. Ini sama ada bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan. Di antara panggilan, hal minta ibn fa'atubu ilai. Wahai hamba-hambaku yang bertobat, pasti aku akan menerima taubatnya. Dan inilah asas kita kena bertaubat. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Maka taubat kita boleh melakukannya bila-bila, namun dalam ayat ini menunjukkan bahawa sepertiga malam ada suara ini, bermakna paling kerap, paling akrab, paling dekat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah pada waktu malam. Maka kita menggunakan malam ketika qiyamul lail ataupun ketika kita bertahajud. Maka dipanggil hal min ta'ibin fa'atubu ilaihi. Wahai hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku, maka pasti aku akan menerima taubatnya. Maka para ulama di samping berdoa dengan bertaubat ataupun mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, di mana Nabi SAW menyebutnya istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 hingga 100 kali setiap hari. Ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga. Namun para ulama menambah lagi di mana di antara solat qiyamul lail kita ada solat taubat, bersempurna meraihkan akan panggilan Allah dalam Al-Quran, panggilan Nabi dalam hadisnya. Maka kita pun melakukan solat sunat taubat, itu dia. Maka kita mula dengan salat sunat tahajud, fatahajjad bihi nafilah, salat sunat tahajud 2 rakaat. Kemudian selepas salat sunat tahajud kita salat sunat taubat 2 rakaat. Ini asas-asasnya, Kemudian kita melakukan salat sunat hajat pula. Dalilnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu mohon kepada Allah, wasta'inu bis-sabri, dengan kesabaran, was-salah, dan dengan salat. Maka ini dalil menunjukkan bahawa kita ada solat sunat apa? Sunat hajat. Dalam hadis yang sahih disebut bahawa apabila kamu berhajat kepada Allah, maka hendaklah kamu wuduk dan memperbetul wuduknya. Kemudian hendaklah dia melakukan solat 2 rakaat dan mohonlah segala hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain pula kita juga ada solat sunat taubah, solat sunat tasbih, di mana siapa yang melakukan solat sunat tasbih maka akan diampunkan segala dosanya, bukan saja dosa kecil, malah dosa besar. Maka kita pun buat salat tasbih lagi,
ataupun salat yang lain, selepas itu ditutup dengan salat sunat witir. Maka kita pun sekarang ini melakukan ibadah awara itu, inilah asasnya. Malah siapa yang melakukan salat sunat tasbih setiap setahun sekali, bagus. Apalagi kita buat di bulan Ramadan pun bagus. Maka inilah kita tengok di merata tempat anak muda sekarang, imam-imam muda di seluruh negara, mereka memberikan semangat kepada yang tua-tua. Yang ikut semuanya tua-tua, yang imam semuanya muda-muda. Maka ini adalah sebagai salah satu cara bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berqiyamul lail untuk mendapatkan makam tersebut. Malah dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW juga menyebut, karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimatin. Rasulullah SAW menggalakkan berdiri qiyam di bulan Ramadan tanpa memerintahkan mereka dengan perintah yang azimah, maknanya tanpa mewajibkannya. Jadi qiyamul lail ini begitu hebat. Oleh kerana itulah Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menyebut tentang bulan Ramadan dan mengutamakannya ke atas bulan-bulan yang lain. Di mana bulan yang lain pun kita qiyamul lail, bulan Ramadan lagilah kita tambah. Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu ummuh." Rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan keluar pada dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Begitulah suci, bersih akan segala dosa kita. Oleh kerana itulah puasa dan qiyam juga adalah memberikan pembersihan diri kepada dosa. Dan ini disebut oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala faradha siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumi waladatu ummuh. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Yang bermaksud sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan ke atas kamu, dan saya, kata Nabi, telah menganjurkan bagi kamu berdiri pada waktu malamnya, makna berqiyamul lail. Maka barang siapa yang melaksanakan puasanya di siang harinya dan mendirikan malam pada malamnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dia akan keluar pada dosanya seperti pada hari ibunya melahirkannya. Begitulah hebat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka sahabat sekerja di mana saja anda berada, kita bekerja daripada rumah sekarang ini, maka lebih-lebihlah kita mudah bangkit subuh, bangkit qiyamul lail, apalagi kita ada makan sahur dan sebagainya. Maka waktu sahur itu masih waktu qiyamul lail. Sebelum kita makan, kita buka cooker, kita panaskan lauk dan sebagainya, maka kita berqiyamul lail dulu sikit, sama ada 2 rakaat dengan solat taubat, 2 rakaat solat sunat hajat, 2 rakaat solat tahajud tadi dimula, kemudian taubat, kemudian hajat. Paling kurang 6 rakaat. Yang belum witir, kita witir pula ya. 5.50 sudah azan. Maka sudah habislah waktu untuk qiyamul lail. Dan inilah kita mesti usahakan rutin hari-hari. Dan Rasulullah SAW juga mengejutkan ahli keluarga baginda. Kalau sahur kita kejutkan anak, kejutkan isteri, kejutkan suami, kejutkan semua ahli keluarga kita. Kita risau kalau anak kita tak makan, maka risau juga kalau anak kita tak berqiyamul lail. Di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Yang bermaksud adalah Rasulullah SAW itu apabila memasuki 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, maka baginda akan mengikat kain baginda dengan ketat. Ini sebagai kiasan di mana tidak bersama isteri lagi bila 10 yang terakhir. Menghidupkan malam baginda dengan ibadah dan mengejutkan ahli keluarga baginda untuk menghidupkan malamnya. Jadi kejutkan anak
Bukan sekadar kejutkan untuk sahur, untuk makan. Jangan dalam pola berfikir kita makan. Risau. Anak kita tak sahur, anak kita tak makan, tapi kita tak kejutkan untuk beribadah. Maka ini perlu kita ubah cara berfikir kita. Mudah-mudahan kita akan mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ini berada hanya 3 hari saja lagi. Maknanya hari ini hari Isnin, malam Selasa kita baki tarawih, kemudian hari Selasa malam Rabu. Bermakna berapa malam lagi? Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis tak ada dah. 2 malam saja lagi kita bertarawih ni. Ini Isnin malam Selasa. Kemudian lusa Selasa malam Rabu. Hari Rabu kita berpuasa. Malam Khamis dah berhari raya. Maka pecutan terakhir pasti kita memburu dengan buruan yang terakhir, tidak akan ada tarawih pada malam Khamis ini dah habis. Maka kalau boleh malam ini kita buat persiapan sehebat-hebatnya, all out, untuk mendapatkan akan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ganjaran lagi yang amalan fardu diganda kepada 70 kali ganda mula hari Khamis ini. Sebab dah hari raya. Tapi sekarang ni hari Isnin, Selasa dan Rabu saja, 3 hari saja lagi ini amalan fardu diganda 70 kali ganda. 3 hari saja lagi ini amalan sunat yang kita lakukan, apapun sunat, seumpama pahala fardu, buat sedikit tapi ganjarannya besar. Buat sedikit gandaan di mana pahala berganda. Ini penting kita pecut, kita buru, kita buru lagi akan amal-amal soleh ini. Jadi jangan kita tinggalkan daripada duha ni. Sekarang ini waktu duha, di mana masa waktu duha ini, jangan kita lalaikan sehingga jam 1 tu masih ada duha. Jadi luas waktu duha solat. Kemudian ada solat zuhur nanti hari ini. Ni 3 hari lagi ni. Ada qabliyah zuhur. Solat sunat rawatib, sunat muakkad. Kemudian solat zuhur berjamaah, pastikan kalau tak di surau pun, tak pergi ke surau, macam muslimat perempuan di negeri Selangor tak dibenarkan ke surau, maka ajak salah seorang anak lelaki kita yang sudah balik, solat. Ataupun tunggu suami balik surau pun boleh. Suami kan boleh 50 orang untuk ke surau, tunggu suami balik daripada surau, dia solat zuhur sekali lagi untuk dapat jamaah, pahala jamaah isteri, boleh, dibolehkan dalam kitab fiqah. Itu dia, supaya kita nak dapat gandaan pahala tadi. Dah pahala sunat macam fardu, kita jamaah pula diganda lagi, ganda di atas ganda, diganda kepada 27 darajat. Darajat ini lebih hebat pada ganda. Kemudian ada zikir yang sunat pula, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Maka ini diampunkan segala dosa walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kita kejar, kita buru pahala-pahala ini lagi. Kemudian jangan lalai waktu asar, solat di awal waktu. Azan saja kita dah berwuduk, maka solat sebelum asar 2 rakaat. Kemudian solat asar berjamaah juga, dapat gandaan banyak. Kemudian pastikan buka puasa hari ini pula kita doa setengah jam sebelum berbuka, kerana doa mustajab lagi. Dan amalan ini sunat, gandaannya macam fardu. Ini formulanya, ini anugerahnya, ini hadiah daripada Allah Ta'ala ni, yang mana kita buat amal sedikit tapi pahala berganda. Ini 3 hari lagi, Isnin, Selasa, Rabu. Itu dia tuan-tuan. Syaitan masih diikat, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. 3 hari saja lagi ni. Maka kita kejar. Apa yang kita kejar? Lailatul Qadar. Tak perlu kita beria-ia sangat ke bazar. Malah bazar mulai hari ini akan ditutup sampai 11 hari bulan. Banyak bazar-bazar ini. Maka inilah peluang untuk mengejar lagi Lailatul Qadar, dan elakkan daripada bazar dan juga kamdar. Jadi kita tetap ujungnya dar Lailatul Qadar, insya-Allah, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Oleh kerana itu, mari kita pecut lagi pada babak-babak yang terakhir, pada fasa-fasa yang terakhir, pecut lagi. Kemudian selepas kita berdoa ketika berbuka puasa, buka puasa tunggu azan, jangan mula azan dah dikunyah kurma pula.
ataupun sebelum azan letak kurma dulu dalam mulut, konon nak mengambil barakat, segera berbuka. Azan aja kunyah terus, telan terus, tak boleh macam itulah. Tunggu azan baru selepas itu baca doa, jangan lupa dhahabat dama wa batalatil aruq wa sabatil ajar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana qadaran baru makan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu dia. Kemudian makan kurma dulu 3 biji. Kalau kurma Palestin besar tu kan, sebiji dah cukup. Salat dulu awal waktu. Kemudian salat sunat selepas maghrib 2 rakaat, kemudian baru makan. Makan. Tapi sebenarnya kita ujung-ujung ni tak makan sangat pun. Kalau boleh, kalau mampu, tuan-tuan buat selepas salam salat maghrib ini kan baca yang sunat-sunat semua kita baca. Istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, kemudian baca Allahumma ajirna minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar 7 kali. Kemudian buat apa tadi? Baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah 33 kali tadi. Biar tertib betul-betul kita kejar 3 hari lagi ni. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 34 kali. Kemudian salat 6 rakaat disebut salat sunat awabin. Siapa yang salat sunat 6 rakaat, jangan bercakap. Jangan bercakap, pastikan tahan wuduk dulu. Tapi kalau kita makan dulu macam mana nak tahan wuduk, kan? Itu dia. Oleh kerana itu kita salat sunat awabin selepas maghrib berapa rakaat? 3 kali salam lah, maknanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 6. Orang itu akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang bertobat, orang yang di mana akan dimasukkan syurga mana-mana pintu dia suka, ya. Itu dia. Kemudian barulah kita makan sekejap, makan. Kemudian jam 8.29 azan Isya. Jam 8.25 kita stop makan, minum dan sebagainya, wuduk lagi. Dah azan, kita solat sunat qabliyah Isya 2 rakaat. Kemudian kita solat Isya berjamaah. Kalau ada anak lelaki lah, tak ada anak lelaki dah nak buat macam mana, buatlah masing-masing di rumah. Tapi buat betul-betul mantap, betul-betul cantik, betul-betul fit, betul-betul maknanya kita buat semua sunat. Kemudian kita solat Isya berjamaah. Kemudian kita solat ba'da Isya pula, ba'da Isya 2 rakaat paling kurang. Kemudian solat sunat tarawih. Yang pula selepas fardu Isya, dia tak solat sunat apa-apa melainkan solat sunat tarawih terus. Jangan, ingat, solat sunat ba'da Isya lebih besar pahalanya daripada 20 rakaat solat sunat tarawih. Jadi solat sunat ba'da Isya 22 rakaat. Kemudian baru solat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Kemudian tidur awal. Kemudian bangkit lagi tengah malam. Bangkit jam 4. Salat sunat taubat, salat tahajud dululah. Salat sunat tahajud 2 rakaat, kemudian taubat 2 rakaat, kemudian salat hajat 2 rakaat. Kemudian boleh kalau dianggap agak sepi, sunyi dan sebagainya malam Lailatul Qadar, Imam Ghazali ada menyebut kalau yakin bahawa macam suasana tenang, hening dan sebagainya ni ada Lailatul Qadar, boleh salat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat jadi 4 rakaat, ya. Kalau tak ada, macam dah lepas Lailatul Qadar macam 25 atau malam tadi 27, ialah malam semalam 27, maka salat sunat tahajud, kemudian salat sunat tasbih dan sebagainya, dan kemudian jam 5 suku makan sahur lagi, kerana sahur itu barakah. Jadi kita kejar akan langkah-langkah ini. Kemudian dah azan apa? Azan subuh. Bila azan subuh, kita jangan lupa salat sunat fajar 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan bahawa siapa yang salat sunat fajar 2 rakaat lebih baik pada dunia dan isinya. Tiba-tiba jadi jutawan segera kita. Itu dia. Kemudian salat fardu subuh 2 rakaat, ya. Kemudian jangan lupa kunut. Kemudian duduk dalam keadaan duduk salat, istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allah ajirni minan nar, ajirni minan nar 7 kali. Kemudian boleh duduk bersila, kemudian bacalah 33 kali.
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 34 kali, Allahu Akbar, doa. Kemudian tunggu duduk di situ lagi, tunggu sampai 1 jam. Jam 7 minit masuk isyraq, lebihkan 4 minit, jadi 7:11 minit salat sunat isyraq pula. Hadis Hasan Sahih menunjukkan bahawa siapa yang salat sunat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya seumpama dia menunaikan ibadah haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Ini dia bagi mereka yang duduk di rumah, bekerja di rumah, ini boleh tertib ini kita lakukan. Kemudian selepas salat sunat isyraq 2 rakaat, tunggulah setengah jam ataupun 20 minit. Selepas itu masuk waktu duha pula. Salat duha salat duha paling kurang 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat itu dia. Jadi selama 3 hari ini kita buat ini kursus. Kalau kita mampu mengkhatamkan kursus-kursus seumpama ini, pasti di luar Ramadan kita akan lulus kursus, bermakna kita dapat melakukannya dengan mudah, dengan senang, tidak rasa berat, karena persiapan dalam kursus dididik, ditarbiyah diri kita dalam kursus Ramadan ini begitu mantap. Maka selepas Ramadan kita guna pakai akan kursus tersebut, tidak susah. Malam tetap kita bangkit seperti mana kita bangkit pada bulan Ramadan. Kemudian kita ada puasa nanti, puasa 6. Hari kedua Ramadan dah boleh puasa 6. Hari kedua Syawal dah boleh puasa 6. Jadi raya sehari aja, lepas itu puasa 6 kalau mampu. Tapi dia puasa 6 itu ada masa satu bulan. Boleh kita awalkan, boleh kita puasa di tengah ataupun diakhirkan. Yang penting jangan lewat Syawal. Ini coba kita amalkan, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Allah akan tenangkan hidup kita, Allah akan buang segala penyakit, Allah akan buang segala gangguan jin syaitan, Allah akan buang segala keresahan, segala anxiety, segala keresahan dan sebagainya, dan kita akan tenang, hidup kita mutmainnah dalam family kita, akan bahagia dalam keluarga kita, kemudian dimurahkan rezeki, dapat rezeki di arah kita tidak menduga-duga. Itu dia. Maka inilah yang perlu kita lakukan hari-hari Jadi ini adalah kelebihan yang perlu kita kejar, kita capai dan kita gapai Kemudian puasa dan qiyam Ramadan adalah asas bagi amalan agama, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Amru ibn al-Murrah al-Juhani berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu shalawatil khams wa addaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtuhu famimman ana qala minas siddiqin wa syuhada. Masya Allah. Seorang lelaki daripada Quda'ah telah datang kepada Nabi SAW dan berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, apakah pandangan Tuhan sekiranya saya bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Tuhan adalah utusan Allah, dan saya mengerjakan solat fardu yang 5, dan saya menunaikan zakat, dan saya berpuasa di bulan Ramadan, serta saya melakukan qiyam pada bulan Ramadan, maka pada golongan manakah saya? Terus baginda SAW bersabda, engkau pada golongan siddiqin dan engkau termasuk dalam golongan syuhada. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dengan sanad yang bersambung kepada perawi yang siqah. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu hebat pahala orang yang berqiyamul lail ini dimasukkan golongan orang yang siddiqin dan orang syuhada pahala begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebanyakan bilangan rakaat solat sunat di bulan Ramadan dan selainnya Nabi di mana berapa rakaat ada nak tanya mungkin berqiyam. Maka kita tengok Sayyidatina Aisyah berkata ketika menyifatkan akan solat qiyam Rasulullah SAW, kanat salatuhu fi syahri Ramadan wa ghairihi 13 raka'atan bil laili minha raka'atain al-fajr. Solat baginda Rasulullah SAW itu pada waktu bulan Ramadan dan selain Ramadan ada 13, yaitu 13 rakaat pada waktu malam. Di antaranya adalah 2 rakaat fajar sebelum fardu subuh. Bermakna 11 rakaat yang sunat tambah 2 rakaat lagi bila azan subuh kita salat sunat fajar. Jadi jumlahnya kena ada berapa? Kena ada salat qiyamul lail itu sama ada bulan Ramadan sekarang ataupun di luar Ramadan nanti, kena ada jumlah 11
dan tambah bila azan solat 2 rakaat lagi jadi 13. Ini jumlah kalau boleh hari-hari ya. Selain solat tarawih tu, ini bukan dalil solat tarawih, ini dalil solat qiyam ni. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Jami' As-Sahih dan juga dalam Sahih Imam Bukhari disebut hadis ini juga. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim menyebutkan bahawa Nabi melakukan solat malam itu hinggalah kepada 13 rakaat termasuk salat sunat fajar. Kalau kita kategorikan qiyamul lail dengan witir itu ada 11 rakaat ya. Itu dia tuan-tuan. Walaupun ada juga sebagai ulama mengambil hadis ini sebagai dalil solat sunat witir, paling banyak solat witir 11 rakaat, paling kurang ialah 1 rakaat. Inilah beberapa perkara yang perlu kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, yang perlu kita pecut, kita buru dalam dalam fasa yang terakhir. Hanya berapa malam saja lagi, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, tak ada 2 malam saja lagi kita dak berqiyam, dan 3 hari saja lagi malah 3 hari setengah kita dah puasa dah separuh hari dah ni. Jadi ini perlu kita kejar supaya anugerah yang fardu diganda 70 kali ganda, anugerah yang sunat-sunat diumpamakan seumpama buat fardu, maka kejar, pecut dengan seelok-eloknya, sebaik-baiknya, sejitu-jitunya. Mudah-mudahan kita dapat menggapai akan takarrub, akan mendapai nilai takwa, akan mendapai nilai maghfirah, akan mencapai nilai rahmah, akan mencapai nilai atqu minan nar, akan mencapai pintu syurga yang ditutup, pintu syurga yang dibuka, pintu neraka yang ditutup, akan menggapai pula di mana kemudahan kita beribadah tanpa gangguan syaitan. Kerana diikat sekarang ini hanya 3 hari saja lagi diikat syaitan. Yang ada nafsu kita yang tak diikat. Maka kontrol nafsu, buat ibadah dengan rajin, pasti kita akan jadi orang yang hebat, yang berjaya, yang disebut oleh Allah Ta'ala la'allakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah kita pada hari ini, moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih di atas perkongsian, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih kepada warga kerja semua. Ini adalah kerja homework, kerja from work from home daripada Ustaz, kerana kita tak kerja di office, kerja daripada rumah. Jadi hari ini setiap jam 11 ataupun 10.45 ataupun dekat jam 11 lah, selama 40 minit, dan esok dan lusa. Jadi minggu ini dah 3 kali je, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dah berhari raya ya. Itu dia. Jadi inilah sekadar kuliah online kita untuk hari ini. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.